So sebenarnya klien dia tak ada masalah, dia boleh bayar as long kita ada effort yang lebih, kita ada passion dalam fotografi, keterujaan kita tu untuk nak shoot dia tak kisah dengan bayaran. Saksikan saya dalam Senang Faham minggu ini. Petang ini saya bersama dengan Bro Apit. Saya pernah jumpa beliau 2018, lama dah. Sekarang beliau masih lagi aktif sebagai fotografer profesional. Apit, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Senang Faham. Terima kasih jemput sekali lagi. Banyak benda yang kita nak fahamkan tentang topik kita hari ini, iaitu fotografi di luar kotak. Sebab kita tengok sekarang orang yang menjual ataupun melakukan perkhidmatan jurugambar ni dah macam-macam. Ada yang jual harga murah, ada yang teknik macam ni dan sebagainya kan. Sebelum nak tanya banyak perkara itu, saya nak tanya Apit dulu, berapa lama dah jadi fotografer sebenarnya? Kalau diikutkan fotografi, jadi fotografer ni dah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun Bermula dari 2010 sampai sekarang. Masih lagi. Cuma sekarang dah kurang aktif sikit dan bertumpu pada portraiture session saja. Bukannya portrait session. Portraiture session macam foto yang ambil gambar couple saja. Wedding ada buat juga, cuma sekarang kita slow down sikit sebab ada komitmen lain pula. Tapi still lagi aktif. Masih lagi aktif. Okey, kita cakap tentang fotografi luar kotak ni. Apa yang dimaksudkan dengan luar kotak ni? Kenapa kita perlu ada kotak? Tak ada kotak teruslah senang. Terus je macam tu. Dia kita ambil daripada term bahasa Inggeris out of box. So fotografi luar kotak ni maksudnya lebih kepada kita mengeluarkan idea-idea fresh. Idea-idea segar. Yang rare lah. Yang rare. Yang kreatif. Yang estetik. yang memerlukan usaha yang lebih untuk kita dapatkan hasil gambar tu. So luar kotak ni mungkin gelaran untuk saya dan isteri, sebab kita orang memang ada satu company yang dikenali dengan idea-idea fotografi yang segar macam ni. Luar kotak macam ni lah. Itu maksud dia tu. Okay. So benda ni bukan baru lah dekat negara kita? Bukan baru. Sebenarnya benda ni dah lama. Dan negara-negara luar memang dah negara jiran kita sendiri pun, Indonesia memang dah 10 langkah ke depan dah sebenarnya benda ni. Tapi kita dah nampak ada pengembangan yang baik lah, positif dengan negara kita, fotografi luar kotak ni. Ini trend macam gambar konvo tu lah yang letak kepada kat sini macam tu. Okey, sepanjang 14 tahun Apit dalam bidang ni, Apit boleh cerita dekat kita apa evolusi yang luar kotak itu bermula daripada tahun 2010? Apa antara yang dikatakan luar kotak tu? Sebenarnya asal kita orang sama saja. Fotografer biasa. Fotografer biasa saja. Cuma bila beranjak 2015 ke 16, idea-idea tu keluar secara spontan. Dan kita orang rasakan macam idea tu macam ini idea segar, idea baru. So apa kata kita teruskan? Berbincang dengan isteri, cakap apa kata kita teruskan dengan idea macam ni. So kita ada satu signature, kita ada satu style kita sendiri yang mana kita tengok idea ni jarang orang buat. Okay. Cuma bila kita orang mula, baru orang nampak. Cuma dulu waktu 2015 ke 2016 agak ekstrim. Idea luar kotak ni agak ekstrim lah. Contohnya? Contoh ambil gambar pengantin dalam kolam. Okey. Ambil gambar pengantin dalam air. So ditanam dengan pasir. So itu agak ekstrim. Dalam boot kereta. So sebenarnya di luar negara memang dah ada macam tu. Cuma macam kena colik tak mungkin. Penerimaan masyarakat Malaysia ni dia belum lagi terbuka luas. So ada kritikan lah. Ada, masih banyak kritikan. Ada yang positif, ada yang negatif. So kita terimalah. Yang negatif mungkin kita akan ambil sebagai pengajaran. Yang positif kita Tapi ambil. customer okey lah sebenarnya. Customer okey. Sebab apa yang kita persembahkan, itu yang kita akan dapat. Klien-klien macam tu yang kita akan dapat. Okey, cakap pasal teknik ambil gambar menggunakan teknik luar kotak ataupun pemikiran luar biasa ni, akan ada orang tanya soal harga. Sebab kalau gambar biasa statik yang standard orang ambil pun, harga dah ribu-ribu. Betul. Apatah lagi kalau teknik ni ke sama je? Dia ada, sebenarnya dari segi harga ni bergantung pada kita punya pengalaman, kita punya skill, kemahiran.
kalau orang selalunya menghargai skill seseorang fotografer tu, dia akan tengok okey, dia willing to pay. Dia sanggup bayar. Walaupun idea-idea tu memang sebenarnya idea-idea tu kita dah berbincang dengan customer, dengan klien. Kalau dia setuju baru kita akan buat. So, kalau dia tak setuju tak buat. So dari segi harga sebenarnya ada setiap fotografer dia ada harga-harga dia sendiri. So tidak boleh terlalu rendah sebab kita bergantung pada skill. Kita menjual skill, kita menjual kemahiran, bukan kita menjual produk sebenarnya. Selain daripada teknik ambil gambar tadi, kenapa harga kalau kita upah untuk orang ambil gambar? Contohlah kalau ambil gambar kahwin pun dah sampai 4,000 pun ada. Kenapa sangat mahal? Apa yang menjadikan tu mahal selain daripada skill yang ada tu? Sebenarnya kita nak orang hargai artwork kita. Okay. So fotografi adalah satu seni. So kalau orang menghargai seni tu, dia tahu di tahap mana harga seorang fotografer tu. Ada proses yang makan modal nak edit, sistem, software semua. Prosedur tu kita akan lalui. Okay. Sama saja. Mana-mana fotografer yang biasa pun akan lalui benda yang sama. Cuma bila kita buat fotografi macam luar kotak ni, dia ada usaha yang lebih, effort yang lebih. Sebab extra mile lah. Kita ada extra mile. Kita kena lebih sikit lah editing dia. Tapi masih lagi tidak manipulate sebenarnya. Masih lagi ambil gambar yang betul-betul realistik, cuma kita jarang nak manipulate gambar tu. Dia mendapat exactly macam tu. Okay. So kalau kata gambar yang luar kotak tu tak adalah elemen editing yang terlampau over. Memang gambar original lah kebanyakannya. Gambar original kebanyakannya. Sebab kita dah set up siap-siap. Kalau macam idea nak idea kita panggil sebagai double exposure. So sekarang gadget sekarang dah semakin maju. Tapi gambar-gambar yang dihasilkan tu bukan sebab kamera semata kan? Itu sebab semua skill lah. Ya, skill. Okay, sekarang ni kita tahu kan, fotografer ni dia more to freelancing lah. Sebab ramai yang buat sekarang, yang buat part time, full time. Ada saya tengok yang menawarkan harga lebih rendah daripada market biasa. Yang saya tengok akan membunuh orang yang buat fotografer yang secara profesional ni. Apa Apit nak kata ni? Bagi saya, kami juga melalui proses yang sama dulu. Harga murah sampai satu tahap, kenaikan harga tu dia ikut pada skill kita. So kalau saya nak marah pun tak boleh, sebab kadang-kadang kita tak tahu dia punya equipment, perjuangan itu macam mana. Kadang-kadang more to business fotografi. Macam kita orang lebih pada passion fotografi. So tapi passion to business. Kadang-kadang business dia nak memerlukan volume yang banyak. So dan dia nak ada target klien yang nak setiap bulan kena ada dia punya KPI dia. So mungkin kena dari segi harga tu mungkin sebab dia nak kerja volume. Why not kalau skill kita bagus, skill kita dah memang dah tahap establish lah. Why not kita boleh naikkan harga. So sebenarnya klien dia tak ada masalah, dia boleh bayar. As long kita ada effort yang lebih, kita ada passion dalam fotografi, keterujaan kita tu untuk nak shoot dia tak kisah dengan bayaran. Asalkan gambar lawa. Asal gambar lawa. Okey. Sekarang lah kalau boleh tanya, your wild imagination untuk hasilkan fotografi luar kotak, apa lagi yang terlintas nak buat? Sekarang boleh, tak ada rahsia pun. So sekarang ni saya dalam proses untuk shoot, sebab idea ni dah lama. So saya nak buat satu photo session couple based on recipe sebenarnya. Oh, okay. So mungkin ada orang dah buat, cuma bagi saya idea ni saya akan buat sebab saya ada workshop nanti tentang fotografi di Johor Bahru. Jadi idea itu saya akan bawa ke sana untuk saya tunjukkan macam mana kita daripada satu topik yang kecil, kita boleh besarkan topik itu untuk dapat hasilkan cerita daripada image sebenarnya. So nanti tunggulah. Dia based on recipe sebenarnya. Ingredient yang dalam resipi, tapi mesti relate dengan kisah hidup couple tu sendirilah.
So contoh, saya bagi contoh mi goreng. Contohlah mi goreng. So bahan-bahan daripada mi goreng tu kita akan buat photoshoot dengan klien. Tapi last kali dari segi penyusunan, masuk post processing, editing, sebenarnya cerita tentang macam mana mi goreng itu dibuat sebenarnya. Sebab suka makan ke suka masak yang terlintas nak buat macam tu? Sebab kita tengok, sebelum kita nak buat apa-apa, kita akan interview dengan klien sebenarnya. So kalau klien kata, okey, kita nak tanya, saya nak buat macam ni, idea macam ni, boleh tak terima? So baru ni kita dapat seorang klien, pasangan ni memang dia orang memang buka gerai makan. So dia ada jual mi kolok. So saya ambil idea tu dengan dia orang untuk saya buat benda tu. So dia orang setuju. So tunggulah hasil dan tengok macam mana nanti. Okey, ni mungkin tersimpang sikit lah daripada topik kita. Kalau saya sebagai seorang klien untuk ambil seorang jurugambar, apa benda pertama yang perlu kita lihat? Sebab gambar semua sama cara orang ambil. Tapi mungkin ada teknik-teknik yang fotografer boleh kongsikan dengan kita. Okey, nak tengok gambar yang cantik, kena tengok angle macam ni. Ada rule of third-nya semua kan. Macam mana tu cerita dia? Dia fundamental of photography ni mesti kena kuasai dululah. Dari segi composition, daripada segi angle, daripada segi rule of third tadi. So colours, kita main dengan colours, highlight, shadow, itu semua penting dalam fotografi untuk basic. So apa yang jadi perbezaan kita nanti dari segi kita punya skill, kita punya effort untuk kita, kadang-kadang ada satu term namanya break the rule. So kita akan memecahkan peraturan tersebut, tapi dalam masa sama tidak melanggar norma garis kita punya ni sensitivity masyarakat lah. Okey, masa depan fotografi dekat Malaysia ni, sebab sekarang selain pada kamera yang kita ada ni, handphone pun makin canggih. Handphone dah ada sama-sama canggih macam SLR sebenarnya. Masa depan fotografer ni macam mana? Adakah dia semakin moral down ke ataupun semakin berkembang sebenarnya? Sebenarnya kalau kita tengok trend sekarang, memang fotografi ni memang di Malaysia dah makin berkembang sebenarnya. Cuma dia selaras dengan kemajuan teknologi lah. Sekarang phone pun dah makin power sebenarnya. Harga pun macam kamera. Harga pun dah macam kamera. Tapi sebenarnya kita nak outcome dia tu, hasil dia tu. Hasil dia berbeza. Walaupun nampak dalam kamera cantik, tapi sebenarnya dalam phone cantik, tapi sebenarnya dalam kamera dia kualiti dia lain. Dari segi resolusi dia. Hanya Johari mengenal Manika. Yes. So kadang-kadang kita tengok memang cantik. Saya pun pernah shoot portraiture session pakai phone. Okay. So memang ada flaws dia lah. Sebab tu kita kena balik kepada asas dia. Okay, one last shot lah untuk orang ataupun anak muda lah, khususnya kat luar sana yang mungkin nak jadikan kerjaya fotografer ini sebagai full time. Apa nasihat dia? Pertama, kita kena ada passion dalam fotografi. Memang dalam bisnes fotografi profit tu penting. Tapi dalam masa sama, kita nak biar dia bergerak sama. Passion dengan bisnes sama jalan. So kadang-kadang kita tengok anak muda sekarang buat bisnes fotografi memang memikirkan duit je. Tapi tak salah sebenarnya, tak salah. Tapi kalau kita fikir balik, duit kan. Tapi kalau kita fikir balik, kenapa orang hire kita? Sebab passion kita dalam fotografi tu sebenarnya. So daripada passion tu kita akan dapat duit sebenarnya. Okay, thank you Bro Apit atas perkongsian. Saya harap semua faham dengan isu fotografer, kenapa dia mahal, kenapa perlu ada skill, kena ada passion dan semuanya telah pun dijawab oleh Bro Apit, fotografer kita. Terima kasih Bro atas perkongsian dalam Senang Faham. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Make it short, make it sweet. Senang Faham.